Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ini kita akan semak skema bagi bab 6 dan bab 7. Okey, skema untuk latihan yang telah cikgu bagi pada PDPC pada minggu ini. Okey. So bab 6 untuk bentuk muka bumi. So masing awak boleh cek skema masing-masing. Okey, so macam biasa kalau kita nak jawab bahagian B ke bahagian C ke, awak kena kenal pasti ataupun awak kena baca soalan dengan teliti terlebih dahulu. Yang kedua, kenal pasti kata kunci pada soalan. Dan yang ketiga, awak kena kenal pasti kehendak soalan. Dan yang keempat, awak kena kenal pasti peruntukan markah pada soalan. Kita pergi kepada pertama, kata kunci soalan yang pertama. Kalau kita nyatakan, berikan, senaraikan, sebutkan, namakan, apakah, kemukakan, kaedah menjawabnya adalah fakta. So, fakta, satu fakta bersamaan dengan satu markah. Kalau kata kunci, macam ni. Kata kunci yang kedua. Kalau kata kunci soalan diterangkan, jelaskan, mengapakah. Kaedah menjawabnya mesti fakta dan huraian. So, bila awak ada fakta beserta huraian, awak akan dapat 2 markah. Kata kunci soalan yang ketiga, kalau ada kata kuncinya, wajarkah, huraikan. So kaedah menjawabnya mesti ada fakta, huraian dan contoh. So peruntukan markah adalah sebanyak 3 markah. Cikgu nak awak lihat soalan yang telah awak salin dan juga jawapan yang awak telah cari. Soalan esei untuk bahagian C. Soalan pertama, gambar berikut menunjukkan bentuk muka bumi di Malaysia. A. Terangkan kepentingan bentuk muka bumi A. So kalau awak lihat gambar A adalah kawasan tanah tinggi dan gambar kedua B adalah kawasan tanah pamas. So berdasarkan soalan ini, awak lihat kata kuncinya adalah terangkan. So bila kata kunci terangkan, awak kena ada fakta, awak kena ada huraian. So kehendak soalan dia kepentingan bentuk muka bumi tanah. So kat sini awak lihat ada 6 markah. So bila ada 6 markah, awak kena bagi 3 isi dan 3 huraian. Ini adalah jawapan dia. Jawapan dia awak boleh cari dalam buku teks muka surat 68. Fakta pertama adalah kawasan pelancongan, huraian dia. Pemandangan yang menarik dan suhu yang nyaman. Fakta kedua, penjanaan kuasa hidroelektrik. Huraian dia menerima hujan yang banyak. Fakta ketiga adalah kawasan pertanian. Huraian ketiga, sesuai untuk tanaman hawa sederhana seperti buah-buahan. Yang kat sini awak akan lihat contoh 1, contoh 2, contoh 3. Awak boleh atau tak boleh bagi contoh. Tapi cikgu amat galakkan untuk awak bagi contoh sebab ia akan menunjukkan kefahaman tahap ilmu awak dalam sesuatu bab. So cara menjawab dengan betul adalah dalam bentuk perenggan. Kadang-kadang ada yang tanya, cikgu boleh ke jawab dalam point? Tak boleh. Awak kena jawab dalam bentuk perenggan. Ini adalah contoh dia. Kepentingan bentuk muka bumi A iaitu tanah tinggi sebagai kawasan pelancongan. Hal ini kerana kawasan tanah tinggi mempunyai pemandangan yang menarik dan suhu yang nyaman. Contohnya Bukit Bendera Pulau Pinang dan Gunung Kinabalu Sabah. Selain itu, tanah tinggi penting sebagai penjanaan kuasa hidroelektrik kerana kawasan tanah tinggi menerima hujan yang banyak. Akhir sekali, sebagai kawasan pertanian, kawasan ini sesuai untuk tanaman hawa sederhana seperti buah-buahan. Contohnya di tanah tinggi Kundasang Sabah dan tanah tinggi Cameron Pahang. So kita akan lihat soalan B pula. Apakah potensi bentuk muka bumi B di Malaysia? So B itu adalah tanah pamas. So kata kuncinya adalah apa? Apakah? So kehendak soalan dia potensi bentuk muka
bumi. So awak tengok peruntukan markah ada 4 markah. So bila soalan kata kunci dia fakta awak ada 4 markah, so awak kena bagi 4 fakta. Okey? So faktanya awak akan boleh lihat dalam buku teks muka surat 69. Fakta 1 berpotensi sebagai pembinaan pertempatan. Fakta kedua sebagai kawasan perindustrian dan perdagangan. Fakta ketiga pembinaan perhubungan dan pengangkutan. Fakta keempat adalah dijadikan sebagai kawasan pertanian. Okey, cara menjawab adalah seperti ini dalam bentuk perenggan. Walaupun dia nak kata apakah nyatakan pun awak tolong buat dalam perenggan. Potensi bentuk muka bumi B iaitu tanah pamah di Malaysia ialah berpotensi sebagai pembinaan pertempatan. Seterusnya berpotensi menjadi kawasan perindustrian dan perdagangan. Selain itu, pembinaan perhubungan dan pengangkutan dapat dijalankan di kawasan tanah pamah. Akhir sekali, kawasan tanah pamah berpotensi dijadikan sebagai kawasan pertanian. Okey, ini adalah cara menjawab yang tepat sekali. Tepat, padat dan mampat. Okey, itu saja untuk skema jawapan bagi bab 6 bahagian C. Okey, seterusnya cikgu akan bagi untuk skema jawapan bagi bab 7 iaitu saliran. Tapi itu adalah bahagian subjektif bahagian B. Okey, kita akan lihat macam mana kita nak jawab soalan bahagian B. Okey. So, next adalah bab 7. Bab 7 iaitu bab saliran. Okey, bab saliran ini penting. Okey, dia agak macam geografi fizikal dan dia lebih banyak fakta dan juga hebat soalan subjektif selalu ingat. Okey. So, panduan macam biasa kena baca soalan dengan tepat. Okey. Sama juga kata kuncinya, sama. Okey, pertama, okey. Kalau fakta, 1 markah. Kalau macam terangkan jelaskan mengapakah fakta huraian, awak kena ada 2 markah. Okey, ketiga sama juga. Wajarkah huraikan fakta huraian, contoh 3 markah. Okey. Soalan untuk subjektif bahagian B, bab 7 saliran. Soalan 1. Raja berikut menunjukkan peringkat aliran sungai. So, kita ulang kaji sedikit. Okay. Peringkat aliran sungai ada 3 peringkat iaitu peringkat hulu sungai, peringkat tengah sungai dan peringkat hilir sungai. Okay. Kalau awak nak tahu peringkat A iaitu peringkat hulu sungai, okay, mempunyai aliran air sungai yang sangat deras. Okay. Kenapa sangat deras? Kerana ia merupakan kawasan tanah tinggi yang berbukit. Bukan. So, kawasan ini banyak berlakunya proses hakisan. Okey. So, pelbagai bentuk muka bumi akan terhasil daripada hakisan tersebut. Okey, manakala B pula. Okey, B adalah peringkat tengah sungai. Okey, masih berlaku proses hakisan tetapi kurang giat. Okey. Dan C peringkat hilir sungai. Okey. Kawasan ini aliran sungai dia sangat slow ataupun perlahan. So hakisan tak berlaku tapi kawasan ia adalah mendata, so akan berlakunya proses pemendapan. Maksudnya daripada peringkat A ke B aras aliran deras dalam membawa bahan-bahan mampatan. Okay, air tu dia bukan air saja, dia membawa bahan-bahan mendapan. Bahan-bahan mendapan ni seperti pasir, lumpur, tanah dan sebagainya. So bila sampai saja peringkat hilir sungai, arus aliran airnya dah perlahan, so dia tak boleh nak mampu mengangkut atau membawa bahan-bahan mendapan yang telah dibawa. So apa yang berlaku, bahan-bahan tersebut jatuh ke dasar sungai. Okey, kita pergi soalan. Soalan A, okey. Soalan, nyatakan jenis panderat fizikal yang terdapat di peringkat A, B dan C. Okey, ini awak boleh dapat jawapan ni dalam buku teks muka surat 76 hingga 77. Okey, sebab dia 3 markah, so A awak bagi 1 pandai darat fizikal, B pun awak bagi 1 pandai darat fizikal, C pun awak akan bagi 1 pandai darat fizikal. Okey, ini adalah skema jawapan. Okey, mana-mana antara ketiga-tiga jawapan ni kena dengan awak, sila tik. Okey, pandai darat fizikal yang terdapat pada hulu sungai iaitu A iaitu lubang periuk, air terjun, jeram.
Okey, pada B, peringkat pertengahan sungai, kita akan ada likuan sungai, susu bukit berpanca, lurah U. Okey, C kita akan ada tasik ladam, delta dan tetambak. Okey, tandakan. Okey, ini adalah gambar aja secara ringkas. Okey, pada peringkat A iaitu hulu sungai kita akan ada lubang periuk. Lubang periuk ni berlaku akibat daripada batuan yang telah mengorek dasar sungai yang menjadikan dia wujudnya lubuk pusat. Peringkat hulu sungai kita ada air terjun. Air terjun ni awak selalu mandi kan. Kalau awak ada peluang nak bermandi ada air terjun. Itu berlaku di kawasan tanah tinggi. So yang kedua adalah jeram. Jeram kalau awak lihat kawasan jeram. Kalau awak suka bergambar dan sebagainya, ada batuan-batuan kecil tu yang awak selalu duduk atas batuan tu, itu adalah jeram. Okey. Yang keempat adalah lurah berbentuk V. Lurah berbentuk V ni selalu berada di kawasan memang kawasan hulu sungai yang kawasannya berbukit bukit. Okey, pada peringkat tengah sungai pula kita akan jumpa likuan sungai. Okey, susu bukit berpancar dan juga lurah bentuk U. Okey, yang terakhir peringkat hilir sungai kita akan jumpa satu tasik ladam. Okey, sebab hasil daripada mendapan, bahan-bahan mendapan. Yang kedua kita akan jumpa tetambak dan ketiga adalah delta. Okey. Soalan B, mengapakah mendapan berlaku di C? C adalah hilir sungai. So kenapa boleh berlaku? So kalau kata mengapakah, awak kena ada fakta huraian. Soalan ni lebih fokus kepada kebab. Macam cikgu dah cerita tadi, C adalah kawasan beraliran sederhana ataupun sangat perlahan. Okey. Jawapan dia, mendapan berlaku di C kerana aliran air di peringkat hilir sungai semakin perlahan sehingga tidak mampu menolak atau mengangkut mendapan seperti pasir dan lumpur dan akhirnya bahan-bahan mendapan tersebut terkumpul. Dan hasilnya akan membentuk seperti delta, tetambak dan tasik ladam. Okey. C. Mengapakah lurah sungai di sungai A, lurah sungai di A berbentuk V? Kenapa lurah sungai V? Awak lihat gambar rajah tersebut. Lurah V terletak di peringkat hulu sungai yang berbukit bukau. Jawapan dia. Lurah sungai di A berbentuk V kerana aliran sungai di peringkat hulu sungai dalam keadaan laju dan kawasan berbukit bukau. Bila kawasan berbukit bukau, arah aliran deras. So, itu sebablah menyebabkan lurah dia berbentuk V. Okey. Soalan terakhir, apakah kepentingan sungai kepada manusia? So, bila kata kuncinya apakah? So, fakta. Awak tengok peruntukan markah adalah 3. So, awak kena bagi 3 fakta. 3 fakta ataupun 3 isi bersamaan dengan 3 markah. Awak boleh rujuk dalam buku teks muka surat 80 hingga 81. Kepentingan sungai. Jawapan dia, kepentingan sungai kepada manusia ialah untuk kegunaan domestik, perhubungan dan pengangkutan dan sumber protein. Yang ada star yang cikgu telah star tu adalah isi tambahan. Sebagai aktiviti rekreasi dan pelancongan. Itu sahaja cikgu akan ajar cara untuk menjawab bahagian B subjektif dan juga bahagian C bahagian isi. So cikgu harap awak tahu cara nak menjawab selepas ini dengan lebih baik lagi setelah setelah penerangan yang cikgu lakukan walaupun sedikit. Sebelum tu cikgu nak minta maaf kalau sebab cikgu tak sempat nak buat Google Meet kepada para pelajar atas sebab kekangan. Ada kekangan sebab ini. So kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jaga diri anda, jaga keluarga anda dan diri anda. Terima kasih.